Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali saya mengajak para pendengar Radio Aikim untuk kita tingkatkan lagi kesabaran kita, kesyukuran kita, dan kerana dua sifat ini saling berganding dalam hidup kita. Kita kena sentiasa, kerana dua keadaan yang sentiasa akan dilalui oleh manusia. Tak satu yang lain. Mana tak sihat sakit, tak kaya miskin. Dia mesti ada dua, kanan kiri. Jadi bila ada di kanan sihat, syukur. Bila ada di kiri sakit, sabar. Jadi ini kehidupan kita, seimbangkan. Kita tak boleh kapal terbang mana ada satu dia punya sayap, mesti ada dua sayap baru boleh terbang. Jadi macam itulah kita. Sekarang ni musim percutian anak-anak. Jadi kita kena lebihkan perhatian kita. Kalau dia orang pergi sekolah mungkin tak banyak kita nak runsingkan sangat. Tapi bila mereka bercuti ni, kalau dulu cuti main sungai, main gasing, main kampung je. Tapi sekarang ni main lepak ni yang kita bimbang. Main lepak, main merokok, takut nanti dia termasuk sikit candu, heroin, dadah, habis jadi sampah. Sebab itu bapa, mak kena ada banyak risau. Maknanya kita kena korban. Dalam penat kerja kita kena korban. Antara pengisian dia, kita kena isikan anak-anak dengan ilmu. Dengan kita pastikan kalau boleh malam-malam anak-anak kita tak duduk di rumah menonton atau keluar, bawalah ke masjid. Bagi anak perempuan pun boleh ada ruang-ruang yang terselamat dan tidak terganggu daripada fitnah-fitnah. Bagi dengar ada pengajian, kerana hidup kita kena ada ilmu dan kemudian buktikan dengan amal. Ilmu dan amal macam pokok dan buah. Tak ada buah tanpa pokok dan tak ada makna pokok tanpa buah. Jadi hari ini kita nak sambung dalam dalam apa yang kita bicarakan, iaitu mengenai dengan wuduk. Kalau rukun yang pertama dulu ialah niat. Jelas pentingnya kita niat. Yang kedua ialah basuh muka. Kenapa anggota muka dipilih sebagai anggota pertama? Dah tentulah kita tahu bahawa bila kita nak buat sesuatu, mula-mula kita akan lihat. Mata kita akan melihat dulu. Sebelum tangan sentuh, sebelum kaki pijak, mata melihat muka tu. Sebab itu kita basuh, kata ulama, basuh muka di dunia untuk kita dapat lihat nikmat-nikmat syurga, sehingga dapat kita melihat lebih jelas rupa Allah dalam syurga nanti. Yang kedua, kita muka ni ambillah sempadan atas daripada sikit tempat tumbuh rambut yang ghalib, kemudian sampai ke telinga, sampai ke bawah dagu sana. Di sana disebut, kata Nabi dalam hadis, inna ummati satud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Umat aku akan dipanggil di akhirat kelak daripada ghurrah dan tahjil. Ghurrah ni ialah cahaya yang akan memancar daripada kesan wuduk, basuhan muka dan basuhan tangan dan juga kaki. Maka lebihkanlah basuh. Bukan lebih tu bermakna sampai tahap membazir. Ada orang basuh muka macam mandi, basuh tangan habis kuyup. Tak, bukan macam tu. Kita basuh makna lebihkan daripada basuhan muka, ambil sampai ke bawah dagu. Jadi basuh tu 3 kali. Dengan mana muka ni dia tidak ada kanan kiri, cuma kita mulakan daripada atas turun sampai ke dagu. Jadi ini basuhan 3 kali muka kita. Kemudian tangan kita basuh lebih, antara sampai siku dan bau kita, dipanggil uzat. Lebihkan basuh. Kanan tangan ada kanan, ada kiri. Kemudian sapu kepala, kita sapu daripada bahagian depan. Kalau orang perempuan lurutkan sampai ke hujung rambut. Seluruh kepala kita sapu, itu sunat. Kemudian telinga kita sunat kita masukkan jari tunjuk ke dalam bahagian dalam, dan ibu jari kita tolak daripada belakang, buatkan 3 kali. Kemudian kita tutupkan dengan telapak tangan. Dan yang keempatnya ialah, yang kelimanya ialah basuh kaki. Basuh lebih
Dan kaki ni kena jaga. Wailun minal lil aqab minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit daripada neraka. Kadang-kala kita malas nak bongkokkan belakang kita sehingga ada kawasan-kawasan tumit yang kita pecah dan air tak masuk. Jadi apa makna wuduk kita kalau tak sempurna? Solat kita tak selesai, ibadat kita terjejas. Sebab itu Nabi kata celakalah daripada tumit-tumit daripada api neraka. Sebab itu kita pastikan tumit kita habis, air semua masuk dan jari-jari kita ditahlilkan. Jadi itu basuhan kaki. Dan akhir sekali kita pastikan tertib. Tertib bermakna selagi tak sempurna muka, tak ada makna tangan. Lagi tak sempurna tangan, tak boleh sapu kepala. Lagi tak sempurna kepala, tak boleh basuh kaki. Jadi tertib ni hanya 2 ketika digugurkan. Pertama, kalau kita mandi wajib. Kita boleh mandi daripada kaki naik sampai kepala dengan tidak melakukan perkara yang batalkan wuduk, maka bukan sahaja terangkat hadas besar, hadas kecil juga terangkat. Yang kedua, kalau kita mandi dalam kolam ataupun dalam sungai ataupun dalam tasik, dalam laut, dengan mana kita niat wuduk dan selam, maka kita bangun tu dah dikira ada wuduk walaupun tidak ikut tertib. Dengan syarat anggota-anggota wuduk tadi air telah sampai, maka itu gugur tuntutan tertib. Kan yang pertama Ustaz dari Bangi, Puan Ros. Saya nak tanya soalan mengenai solat jamak. Saya tinggal di Bangi, Selangor, dan anak saya belum kahwin lagi lah, anak perempuan. Dia bekerja di Pahang dan menyewa rumah di Pahang lah dengan kawannya di sana. Jadi bila cuti, waktu cuti hujung minggu, hari Sabtu Ahad 2 hari, dia balik ke rumah saya di Bangi dan perjalanan dia memang lebih dari 90 km. Jadi soalan saya, adakah dia boleh mengerjakan solat jamak ketika dia berada di rumah saya di Bangi? Itu saja Ustaz. Syarat kita nak melakukan jamak ialah kita mesti keluar daripada kawasan ataupun tempat atau bandar atau kota yang kita tinggal. Jadi kalau anak puan yang bertanya tadi tinggal di Bangi, maka keluar untuk belajar, tapi kalau masih bermustautin di Bangi, hanya keluar untuk menyambung pelajaran di Pahang dalam tempoh beberapa tahun dan balik kampung ataupun tempat meninggal, dipanggil mustautin dia ialah di Bangi, maka jawapannya dia tidak boleh jamak, dia tidak boleh qasar bila sampai di Bangi. Tak boleh, sebab itu adalah tempat kampung halaman dia. Dia hanya pergi kerja. Jadi kalau perjalanan tak ada masalah selagi belum masuk dalam KL. Dan kalau bila dah sampai Bangi, tak ada qasar, tak ada jamak. Terima kasih Ustaz. Ada rakan kita dari Facebook yang bertanya, Dai, apakah perkara-perkara makruh dalam berwuduk Ustaz? Perkara-perkara makruh dalam wuduk ni antaranya ialah tidak menghadap kiblat. Kita pakai ikut mana saja dah, sedangkan kita dah tahu arah kiblat. Dan makruh juga kita, maknanya kita rasa macam air ni kadang-kadang kita rimas, kita cepat lapkan dia, sedangkan sepatutnya kita biarkan air itu dikering sendiri. Dan makruh kita bercakap-cakap dalam masa kita ambil wudu. Kemudian makruh kita ringkaskan. Patut kita ambil paling kurang 2 kali, paling sempurna 3 kali. Sedangkan air banyak, kita boleh ambil 2 kali atau 3 kali. Tiba-tiba kita ambil sekali saja, atau kita ambil lebih daripada 3-4 kali. Itu adalah makruh. Jadi banyak lagi. Kalau kita ambil air dan sapu muka, jangan kita macam pukul muka, ambil air pukul kuat-kuat. Itu adalah makruh semasa kita mengambil wuduk. Dan aurat kita yang terdedah dalam kawasan yang tertutup juga hukumnya makruh. Ya, itu dia jawapannya. InsyaAllah kita dengarkan panggil kita seterusnya, Aliza dari Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Untuk perempuan yang mengalami haid berpanjangan sehingga hari ke-16 dan seterusnya, ia daripada 16 dah dikira istihadah. So masa tu dia dah diwajibkan solat 5 waktu. Sebelum dia solat tu, adakah dia perlu mandi wajib untuk haid yang sampai ke hari 15 tu, ataupun dia mandi macam biasa sebelum berwuduk untuk solat? Yes,
Perempuan bila haid mendatangi mereka, selama-lama haid ialah 15 hari. Kalau sampai dah 15 hari tapi darah masih juga belum berhenti, maka sampai cukup jam dia, 15 hari tepat jam dia, walaupun tak berhenti, waktu solat dah masuk, wajib dia mandi, dia bersihkan, dia tutup, dia mandi dan dia solat. Kemudian nanti bila waktu berikutnya begitu juga, dia tak perlu mandi lagi dah, cuma dia bersihkan, dia tutup dan dia ambil wuduk dan solat. Jadi maknanya sampai 15 hari wajib mandi. Kerana haid dia dikira berakhir dengan 15. Kalau hari 16, hari 17 masih lagi ada darah, itu dikira darah penyakit. Ada seorang bertanya, dia kata dia dah 63 hari dah selepas bersalin, darah masih ada. Jadi macam mana saya nak buat? Saya belum solat lagi. Kita kata kalau darah nifas, dia paling lama 60 hari. Kalau dah lepas tu masih ada, itu semua dikira darah penyakit. Mana tepatkan masa mandi dan solat. Tutup, bersih, mandi dan solat. Jawapannya masih terdengarkan Abdul Kadir dari Gombak. Assalamualaikum Ustaz. Ini hari tajuk wuduk ni saya tanya dengan lebih terperinci. Ini basuhan tangan ni mula dari ujung kuku ke siku ke atau siku ke bawah, dan kaki pun gitulah, ujung kaki ke ataupun dari tumit ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam kita mengambil wuduk, kita disuruh basuh tangan dan juga basuh kaki. Apa yang perlu kita faham, basuh bukan sapu. Sapu boleh basuh, itu beza dia. Jadi kalau tangan, muka, kaki ini semua basuh, kita jangan sapu. Kalau sapu tak sah. Tapi kalau kepala disuruh sapu, kita basuh, itu sah, tak ada masalah. Jadi bila basuh tangan, kita basuh dari ujung kuku sampailah kepada siku, dan lebihkan sikit ke arah atas sampai antara siku dengan bahu kita. Itu mulakan daripada ujung kuku, bukan mula daripada siku tetapi ujung kuku. Kaki kita pula, kita basuh mulakan daripada ujung kuku kaki sampai ke antara buku lali dan juga kepala lutut. Antara situ, maknanya sampai ke sempadan betis. Itu basuhan kaki kita. Jadi tangan dan kaki ni dia ada kanan, ada kiri. Buat 3 kali kanan, 3 kali kiri. Itu dia punya kedudukan. Itu dia. Safina dari Subang. Saya nak tanya, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak pergi ke luar negara dan ada waktu perbezaan dia lah untuk solat dan sebagainya. Tapi persoalan saya ni, macam mana kita nak ambil wuduk dalam kapal terbang dengan serba kekurangan, dan juga di luar negara yang tidak mempunyai surau ataupun tempat untuk sesuaian untuk berwuduk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Atas kapal terbang memang itu suatu keadaan yang kita tak dapat nak elak. Kita nak pergi mana, perjalanan kita, itulah pilihan yang ada, kapal terbang. Jadi atas kapal terbang dia tak benarkan kita ambil wuduk, dan itu keadaan boleh membawa berbagai-bagai hal, kerana air tak banyak dan air itu hanya disediakan untuk keperluan hajat kita, qada dan sebagainya. Jadi kita kena tayamum. Mana kita nak jumpa tayamum di atas ruang udara sana, kita tak ada debu, kita tak boleh buka tingkap ambil debu ke, tak ada. Jadi air tak ada, debu tak ada, tetap perkara solat tetap menjadi satu kewajipan. Kita kena solat dipanggil faqidut tahurain. Kita kena solat macam biasa. Cuma dalam perjalanan kita boleh jamak, kita duduk di tempat kita. Nak berdiri tak dapat berdiri, tak selesa. Kita ekonomi kelas, tak boleh nak berdiri. Kalau berdiri pun susah nak rokok, nak sujud. Kita buat apa yang terdaya. Tak ubah macam orang yang kena ikat di pokok. Tak ubah seperti seorang yang lari daripada binatang, dia naik atas pokok. Katakanlah satu orang masuk hutan, sekali dia dikejar oleh singa, tak ada lain jalan, dia naik atas pokok, tunggu. Singa tu tunggu lama, dia nak turun tak boleh. Maka waktu solat dah masuk, dia kena solat atas pokok lah. Jadi kalau atas pokok kena solat, dalam hutan kena solat, atas udara pun kena solat. Buat apa yang terdaya. Bila kita sampai ke negara yang kita tuju, kita tengok dia bumi ni semuanya bersih,
ju'ilat al-ardu li tahuran, dijadikan bumi untuk saya bersih. Semayanglah kat mana pun, yang pastinya arah kiblat, dan kita alaskan dengan sesuatu yang bersih, solat kita sah. Cuma kalau kita tak dapat ambil wuduk dengan sempurna, buat apa yang boleh, kemudian kita qadha balik, insya-Allah. Ya, terima kasih. Dan seterusnya Siti dari Johor Bahru. Saya nak bertanya pasal apa ni kelebihan kita sembahyang dekat tanah haram tu yang dimasukkan 100,000 kali ganda tu dekat Masjidil Haram ataupun tanah haram. Dan soalan yang kedua, saya nak bertanya, apa hukumnya kalau kita menambahkan bacaan tasahud, tahiyat tu kita tambah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditambah dengan Sayyidah. Itu saja. Ya. Baik. Pertama sekali mengenai dengan ibadat di tanah haram. Kelebihan beribadat di tanah haram adalah 100,000 kali ganda. Maksudnya ialah seluruh kawasan yang ditulis sana Al-Haram. Dia panggil haram memaki seluruh, sama ada dalam masjid atau luar masjid, atau mana-mana masjid yang ada di persekitaran tanah haram. Sehingga kan di hotel yang tempat kita menginap, di tempat mana gerai-gerai tepi-tepi, semuanya tu membawa kelebihan 100,000 kali ganda. Cuma kalau dalam masjid dapat tengok Kaabah, tambahan dia punya pahala dia. Tapi kalau di seluruh tanah haram yang dipanggil haram memaki, maka hukum dia ialah kelebihan dia ialah 100,000 kali ganda. Tapi jangan kita lupa gandaan kebajikan berganda-ganda besar. Dalam masa yang sama, dosa juga akan berganda. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Bila pergi ke Mekah, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga. Tumpukan maksud kita datang. Jangan kita buat sesuatu, takut nanti bukan pahala yang kita bawa balik, sebaliknya dosa. Kemudian balik pada soalan kedua, penambahan perkataan Sayyidina. Maka ini satu tindakan yang baik. Kalau kita berselawat kepada baginda, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itu suatu yang tidak berceranggah. Kerana baginda sendiri pun pernah panggil kepada Sayyidina Bilal, anta akhuna wa sayyiduna fil Islam, kau adalah saudara kami dan penghulu kami. Sayyidina ni perkataan hormat. Kita panggil satu orang, kita panggil Sayyid, mana tuan, orang yang kita hormat. Apa lagi manusia yang kita perlu hormat, kalau tidak dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata ada hadis Nabi larang, hadis itu sebenarnya tidak wujud. Hadis itu tidak ada asal. Dikaji oleh Imam Sayuti, mengatakan tak ada wujudnya dan bertentangan dengan kaedah asal. Jadi kita sebutlah Sayyidina, ini tidak menjejaskan. Sebagai penghormatan kita pada Nabi, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itu sebutan yang sangat tepat. Ya, terima kasih Ustaz. Saya nak raikan juga soalan dari Facebook kita. Cik Nazli, Assalamualaikum Ustaz. Anak saya patah tangan dan terpaksa di simen. Ketika kejadian beliau dalam keadaan haid, bagaimana cara mandi wajib dalam keadaan tangan berbalut dari para siku ke pergelangan tangan? Juga bagaimana cara mengambil wuduk dalam keadaan tersebut? Ustaz? Kalau tangan berbalut, wala'ayadzubillah, ini apa yang berlaku, kita kata satu kehendak Allah. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Patut bila dah tangan patah, kita minta dia wuduk dulu, atau kaki wuduk dulu. Tapi ala kulli hal, benda tu dah tak ingat dah. Bila dah patah ni, bawa pergi hospital, doktor tarik dan simenkan dia. Dan simen ni bukan boleh buka, kadang-kadang sampai 2 bulan barulah kita dapat buka dia punya simen tadi. Jadi kita nak ambil wuduk macam mana? Kita kata sekarang ni yang tak boleh kita basuh hanya tangan. Dia tidaklah dengan sebab tak boleh basuh tangan, muka kaki kita tak basuh. Sebab tu dia kata al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang boleh tidak digugurkan dengan sebab ada benda yang tak boleh. Jadi kita basuh muka macam biasa, ambil air basuh muka 3 kali, kemudian kita basuh tangan yang boleh. Kalau tidak pun kita ambil tuala, lapkan muka dengan tangan kita, kemudian kita tepuk 2 kali, niatkan tayamum untuk tangan yang tak boleh basuh. Kita sapu muka dan sapu tangan, kemudian kita basuh tangan yang boleh dan sapu kepala, basuh kaki kita. Maka tayamum berada di tengah-tengah antara selepas basuh muka dan sebelum kita basuh tangan yang kita boleh dan kepala dan sebagainya. Terima kasih. Tinggal lagi Apis dari Bangi. Macam mana kalau kita semayang, kita punya kahak yang banyak, macam mana saya nak buang dia ataupun nak telan? Kalau telan
boleh membatalkan sembahyang. Macam mana cara dia yang memang kahak memang banyak lah cara dia. Terima kasih. Tapi kalau kita yang ada masalah kahak ni, dia masuk dalam kumpulan benda-benda yang jijik. Dia tak macam Elio. Elio kita telan macam mana pun tak ada masalah. Walaupun puasa dia simpan penuh mulut dia telan, simpan penuh mulut dia telan, puasa dia tak tergugat. Tapi kahak tak boleh. Kahak adalah termasuk, kahak ni dia bukan najis. Dia macam hingus bukan najis. Ataupun apa-apalah yang keluar, tai hidung ke, tai telinga ke, ini semua tak najis. Tapi dia masuk dalam kumpulan jijik. Haram satu orang telan kahak, hukum dia haram. Jadi apa nak buat? Kalau kita telan, batal solat kita. Kalau kita simpan, macam mana kita nak baca? Benda penuh dengan mulut kita, kita kena buang. Nak buang kat mana? Buang, kalau kita ada sapu tangan, buang kat sapu tangan. Ada tisu, buang kat tisu. Ada apa saja, sehingga dekat lengan baju, kita buang dekat lengan baju, kita lipatkan dia supaya taklah kelihatan, dan kita boleh terus solat. Ada lagi, buang kat lengan baju, kita lipatkan dia dan kita terus solat. Jadi jangan biar benda tu dalam mulut atau kita telan, buang. Kalau kita tepi tingkap, senang. Sebab itu solat ni kita pakailah baju tangan panjang, kemudian kalau ada kain ridak ke, supaya mudah, dan tisu selalu ada. Jadi kita kita kena buang benda tu. Jawapannya tak boleh simpan dan tak boleh telan, kena buang. Itu yang jawapannya, insyaAllah. Dengarkan dari Kajang Alina. Saya nak tanya berkenaan dengan rukun tertib tu. Kiranya kita sedang ambil semayang, tiba-tiba sampai ke bahagian telinga, anak kita menangis, dan kita keluar angkat anak kita, lepas kita sambung pula sampai masuk kaki. Adakah itu dikira melanggar rukun tertib? Terima kasih, Ustaz. Yes. Dalam wuduk kita ada dua perkara yang memang berbeza. Kadang-kadang tak semudah orang faham perbezaannya. Satu dipanggil berturut-turut, satu lagi dipanggil tartib. Berturut-turut ni bermakna kita basuh tangan jangan sampai air muka dah kering. Kita sapu kepala jangan sampai air tangan dah kering. Itu mana berturut-turut. Jangan kita putuskan, teruskan habis basuh muka, diikuti dengan tangan, kepala dan kaki. Adapun tartib susunan, walaupun dalam satu tahap putus, dia basuh muka, dia berhenti kerana air tak banyak, air setitik dia tak dah lama dapat satu basuh muka. Tunggu pula lama, muka dah kering dah, basuh tangan. Mungkin kadang-kadang makan masa berjam-jam antara satu masjid dia singgah, dia basuh muka, kemudian pergi pula satu surau, basuh tangan. Kemudian ataupun kita di rumah sambil ambil wuduk, basuh muka, pergi masak, lepas tu sambung basuh tangan, anak tidur, lepas basuh sambung tangan. Jadi putus-putus, hukum dia sah, tak ada masalah. Cuma berturut-turut ni wajib hanya satu saja. Bagi mereka yang ada masalah, dipanggil daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Apa hadas dia? Contohnya angin yang tak putus, sentiasa keluar, ataupun dia sentiasa ada madhi yang tak putus, ataupun dia yang dalam darah istihadah, maka atau kencing yang tak putus, maka mereka ni adalah orang yang bermasalah. Jadi apa nak buat? Dia kena ambil wuduk sekali jalan. Mana bila waktu dah masuk, terus basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tak boleh putus. Lepas tu dia solat. Jadi imam pun tak apa dah. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih. Dan lagi panggil dari JB, Johor Bahru, Ati. Yang pertama, saya selalu mengikuti kumpulan Yasin lah, baca Yasin lah dari rumah ke rumah. Masalahnya, soalan saya, kalau masa saya datang bulan tu, boleh tak saya baca surah-surah dalam Yasin tu? Dan tu yang kedua, lepas solat subuh, boleh tak saya buat kodok solat? Pertama sekali, kalau amalan baca Yasin yang dibuat, ini satu amalan mulia dan elok yang kita ada. Walaupun ini satu tradisi, satu budaya masyarakat Melayu, malam-malam Jumaat kita baca Yasin, malam nisfu Syaban. Ini saya tak rasa elok bagi mereka yang cuba nak bertikaikan. Lebih baik
kita jangan pertikaikan. Biarkan benda tu berterusan, kerana itu amalan yang sangat elok daripada kita duduk bersembang kosong kita baca Yasin. Cuma kepada yang bertanya tadi, dia uzur. Orang uzur jangan baca Yasin, tak boleh. Jadi nak baca apa? Bacalah surah-surah pendek dengan meniatkan sebagai benteng diri. Dia baca Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbinas mu'awwidzatain. Maka dia baca sebagai benteng diri dia. Ataupun dia berzikir, atau dia berselawat, atau dia beristighfar. Jangan dia baca Yasin. Itu dia punya kedua. Kerana ini keadaan kita bila uzur, diri kita tak boleh, dan kita tidak ada kelayakan, kebersihan diri kita tak ada. Jadi kita tak boleh nak baca ayat-ayat suci. Kemudian mengenai dengan lepas subuh kita nak qada solat, hukum dia boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Dan seterusnya kita dengarkan dari Fakrul Razi Ampang. Bagaimana kita nak nasihat sahabat-sahabat jika kita dapat lihatlah dia ambil wuduk dalam keadaan air yang banyak. Mereka kata ada berbanziran. Terima kasih. Keadaan ini pun satu pendekatan dakwah yang penting. Kita menasihati seseorang dengan cara yang mana hikmah. Jangan kita menasihat dia di depan orang ramai dengan tinggikan suara. Macam contohnya, Syekh saya pernah tengok satu orang mengambil wuduk, bila sampai kaki dia sapu atas stukin. Stukin kain biasa. Dia kalau nak sapu atas stukin ni, dia panggil stukin kulit khauf. Boleh sapu. Khuf ni tu stukin kulit. Tapi kalau stukin biasa tak boleh. Macam mana dia nak nasihat? Kalau dia nasihatkan, jangan sapu macam tu, tak sah. Mungkin kawan tu akan bantah dan akan tegur, kata awak jangan nak ajar saya tahu apa yang saya sedang buat. Cuma Syekh nasihat dia, tanya dia, tuan, bagaimana kalau tuan ambil wuduk dengan cara yang tidak ada khilaf? Kalau tuan buat macam sekarang ni, ada ulama kata sah, ada yang kata tak sah. Bagaimana kita nak rasa kalau ada ulama kata tak sah? Tapi kalau tuan buat satu cara yang tak ada ulama yang akan kata tak sah, buka dan basuh kaki, tak ada siapa yang akan pertikaikan. Maka dia terima nasihat dan dia basuh kaki. Macam itulah kalau kita boleh nasihatkan kawan kita. Macam mana cara kalau kita tidak membazir? Kerana membazir ni adalah saudara syaitan. Kalau kita buka masa wuduk, syaitan sudah ada laluan, maka tidak sukar untuk dia masuk dalam solat kita. Dia akan kerjakan kita sehingga solat kita hanya solat tapi tidak ada hakikat. Kosong. Macam kita kata sesuatu yang ada kulit tapi tak ada isi. Apa faedah dia? Macam itulah solat kita yang diganggu gugat oleh syaitan, yang buatkan kita leka lara. Dalam solat kita leka, apa nak jadi? Jadi sebab itu kita nasihat dengan baik. InsyaAllah pendekatan dakwah sekarang ini perlu ada oleh setiap kita. Jangan kita ambil jalan dengan cara mengaibkan seseorang, menghina seseorang. Buat apa cara yang terbaik. InsyaAllah saya rasa kalau dengan orang yang baik ni, bila ditegur, dia akan rasa inilah teguran yang membina. Terima kasih Ustaz. Seterusnya Amnah dari JB. Saya ingin tanya Ustaz, berkenaan ada juga di antara mereka yang mengambil uduk ni, sambil mengambil uduk sambil berbual. Adakah itu dah masuk dalam yang makruh Ustaz? Terima kasih. Kita kata tadi bahawa kalau boleh dalam kita ambil uduk, kita tidak bercakap-cakap. Kita konsentrate,kan, tumpukan, ambil uduk. Tapi ada juga orang bercakap dengan kawan sebelah. Sambil dia ambil uduk, dia tanya khabar, dia bercakap itu ini. Segi uduk macam mana? Segi uduk sah, tak ada masalah. Cuma perbuatan kita tadi tidak memberikan tumpuan. Kerana bila tidak tumpu ni, kadang-kadang ada tempat yang tak kita basuh. Jadi akan timbul keraguan nanti. Syaitan kita tengok tu, kau bercakap tadi, tengok muka kau tak basuh dengan sempurna, tengok kaki kau jadi kita terganggu. Dah solat kita masalah, kita nak keluar ambil wuduk pula. Jadi itu semua menjadi bahan gangguan syaitan. Sebab itu jangan bercakap ketika ambil wuduk. Sabar sikit, bukan tak boleh kot. Ustaz Abdul Ghani dari Kuala Selangor. Saya bermazhab Hanafi. Jadi saya nak, kalau Ustaz dapat selitkan sedikit tentang bab-bab yang penting tentang wudu dengan solat berkenaan dengan mazhab Hanafi, boleh tak? Mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i taklah berbeza ketara. Dia berbeza dalam bab furuk sikit sangat, tak ada masalah. Jadi contohnya dalam bab wuduk lah, maka
kalau satu orang mazhab Hanafi ambil wuduk, maka segi ataupun seorang mazhab Syafi'i, kita ambil mazhab Syafi'i ambil wuduk, dia dah boleh pakai dalam Hanafi. Cuma berbeza sikit pada sapu kepala je. Orang Syafi'i ni kepala dia sapu 3 helai rambut pun dah cukup lah. Sedangkan Hanafi pendekatan mereka tak boleh kurang daripada 1/4 daripada kepala. Dan kita pun dalam Syafi'i disunatkan kita sapu seluruh kepala. Jadi kalau kita ambil wuduk, tuan-tuan, para pendengar sekalian, kita ambil wuduk ni, kita ambil dengan cara yang sempurna. Mulakan dengan basuh pergelangan tangan 3 kali, kemudian kita kumur 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, dan basuh muka dengan seluruh tadi, kemudian tangan, kemudian kalau kita pakai cincin, gerak-gerakkan cincin kita sunat, kemudian kepala kita sapu seluruh kepala, satu daripada depan sampai ke belakang, tarik balik ke depan 3 kali. Jadi kalau kita buat ini dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya orang Hanafi boleh pakai. Tak ada masalah. Cuma Hanafi ini dia kurang 2 je. Dia ambil wuduk dia kurang 2 daripada kita. Dia 4, kita 6. Apa yang kurang? Pertama niat. Dia tak perlu niat. Dia ambil wuduk tak ada niat boleh. Sebab itu kalau satu orang bukan Islam, dia ambil wuduk, dia basuh saja-saja je. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dia rasa tenang, dia rasa seronok. Tanya macam mana ni? Orang kata itu orang Islam punya wuduk. Saya masuk Islam. Dia pun mengucap wuduk tu boleh pakai. Untuk Hanafi. Yang kedua, dia boleh ambil wuduk tak ikut tertib. Orang Hanafi ni boleh, dia basuh kaki dulu, kemudian dia sapu kepala, dia basuh tangan, dia buatkan terbalik. Wuduk dia boleh pakai. Itu dia punya mazhab Hanafi. Segi batal pun ada sikit perbezaan. Dia sentuh perempuan tak batal, kita sentuh perempuan batal. Dan dia kalau muntah pula dia batal, kita tak batal. Ada sikit perbezaan. Dan inilah keluasan agama, keunikan agama yang Allah bagi kita ruang kita dapat berada. Kerana ada kesesuaian. Kalau kita nak bicara lebih luas, mazhab Syafi'i di Malaysia ni sesuai sangat kalau dibandingkan dengan mazhab lain Hanafi seperti India, Pakistan, Bangladesh. Sesuai sangat. Memang kesesuaian dia. Allah buat dunia ni indah. Bukan hanya indah tanah, air, tak bumi dia subur, tapi segi kedudukan mazhab yang ada. Islam di sini, negara ni tak ada orang Islam, dan Allah nak supaya orang Islam pergi bekerja, belajar dan sebagainya. Ini keindahan dunia. Terima kasih Ustaz. Dengar lagi kita daripada Segamat Johor, Fatimah. Masalah kecil tak tus, bolehkah bersolat berjemaah di masjid macam ni? Bila masjid, antara masjid dengan rumah 15 minit perjalanan kalau jalan kaki. Kalau saya selalu pergi naik motor kan, ambil beruduk, bila dengar azan beruduk di rumah, kemudian bersolat berjemaah di masjid. Bolehkah atau tidak? Jawapannya bagi mereka yang kencing tak tus ini, tapi kena betul-betul tak tus lah. Dia masalah dia, ada orang kencing bukan tak tus tapi lambat tus. Dia perlu kepada sedikit masa. Kadang-kadang lepas buang air kecil tu dia kena ada istibrak. Dia kena bangun, duduk, dia kena langkah jalan depan belakang, berdehem dan sebagainya, sampai dah tak ada apa lagi, barulah dia basuh. Itu satu penyakit. Tapi ada orang yang sampai tahap mungkin dah usia dah lebih, dia kejap-kejap air kencing keluar, kejap-kejap air kencing keluar, memang tak boleh buat apa. Jadi kita kata orang ini dia bersih, dia bungkus, kemudian dia ambil wuduk, walaupun di rumah ambil wuduk, dan 15 minit dia sampai ke masjid, dia solat berjemaah, dia imam, boleh, tak ada masalah. Boleh. InsyaAllah. Kepinang kita Liza. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya ada seorang ibu tua yang wuduk lah. Dia dalam 69 tahun. Nak tanya, kalau macam dia sembahyang mula-mula tu dia berdiri dulu, lepas tu masa yang sujud tu dia tak berdiri dah, dia duduk terus. Nak tanya, boleh tak macam dia setiap pergerakan tu dia macam lupa nak rukuk ke, nak baca apa ke, jadi saya duduk kat tepi, saya bagi arahan untuk buat apa-apa pergerakan. Boleh tak macam tu Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Ini satu nikmat hidup. Selagi kita hidup, kita dapat sujud pada Allah. Subhanallah. Walaupun sampai ke tahap kita hilang kemampuan, dah tak boleh nak berdiri dah, terpaksa duduk, dah terbaring, dah terlentang, kita dapat sujud pada Allah. Indahnya hidup kita. Jadi bagi ibu ini, dia berdiri adalah rukun. Kalau hilang kemampuan, dia boleh berdiri tak sampai beberapa minit dah lutut dah goyang lah, duduk.
Bila sekian lama duduk, dah ada kembali tenaga boleh berdiri, berdiri. Dia bukan duduk tu habis terus duduk, dia tak. Kalau ada balik tenaga boleh berdiri, wajib berdiri balik. Kemudian bila dah lama berdiri, dah hilang dah, duduk boleh. Macam itu dia punya kedudukan dia. Jadi kalau ibu kita ni selalu masalah dia, ingatan dia cuba hilang tumpuan. Kadang-kadang tak ingat apa dia buat. Jadi dia minta sokongan, atau kita, anak kita faham, kita nak sokong dia, kita duduk sebelah dia, kita tolong pandukan dia, hukum dia boleh. Memang kena buat, wajib kita buat. Kita beritahu pada ibu kita, bila duduk sebelah kita, di sebelah kanan kita, maka kita bila dia takbir, kita mula dengar. Kadang-kadang Fatihah ada sangkut, dia baca ada ayat, kita betulkan ayat dia. Kemudian kita ibu rokok, itu belum rokok lagi, jangan sujud, rokok dulu. Sujud 2 kali, beritahu dia, tak ada masalah. Kita pandukan dia sampai dia selesai solat. Tahiyat kita baca bagi dia ikut, at-tahiyatul mubarak, dia baca sampai habis. Bagi salam ibu, salam kanan dulu, dia bagi kanan. Maka itu semua adalah suatu yang boleh, dan memang patut pun kita anak buatkan begitu pada ibu kita. Lagi persoalan dari Facebook, Cik Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, betul ke kalau nak solat jenazah tak perlu wuduk? Sah ke solat tu Ustaz? Taib, keadaan solat jenazah ni adalah satu ibadat. Macam mana kita ada sujud syukur, sujud tilawah, maka solat jenazah ibadat, wajib ada wuduk. Tak sah kalau tak ada wuduk. Ya, terima kasih. Dan dengar lagi pemanggil kita dari Batu Pahat, Cik Zailan. Bagaimana kalau kita ambil wuduk dalam bilik air yang siap dengan toilet sekali tu? Pasal kalau kita ambil wuduk tu, macam mana keadaannya? Adakah boleh atau tak boleh? Lagi satu, boleh tak kalau kita ambil wuduk pakai tuala ketika nak ambil wuduk dalam bilik air? Dia makruh kita ambil wuduk dalam tandas. Masalah dia, tandas ni kalau terhimpun di situ, tapi kalau tandas kita dia ada pipe, dia ada saluran yang keluar, dia tak simpan di situ, disimpan di luar. Tandas tu sebenarnya tempat kita buang. Bila kita pumpkan dia keluar tempat lain, dia tak ada dalam tu. Jadi kencing kita pun macam tu juga, bila kita buang air, maka dia keluar, tempat tu kosong sebenarnya, maka hukum di situ sah. Cuma dia khilaf, kalau ada najis dia kata makruh, kalau tidak ada najis tak ada makruh. Jadi bolehlah kita ambil wuduk, kita pakai tuala pun boleh. Kalau satu orang dia kata dia tak pakai apa-apa, dia mandi, tu ambil wuduk pun sah, tak ada masalah. Ya, terima kasih. Kita ke Syahlam Ilyas. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit mengenai orang yang menahan kentut dari masa sembahyang. Itu satu. Yang kedua, kelebihan memakai serban semasa sembahyang. Type menahan kentut ni hukum dia makruh. Kalau sebelum solat, seeloknya kita lepaskan dulu, pergi ambil wuduk. Melainkan kalau waktu dah sempit, kalau pergi ambil wuduk habis waktu, itu kena tahan jugalah sampai selesai. Tapi kalau kita dah dalam solat, wajib kita tahan, jangan kita batalkan. Tapi kita kadang-kadang terasa sebelum solat tu dah rasa dah, jadi kita lepaskan lah. Biarkan ke nak kencing ke, nak buang air besar ke, ini semua kita perlu selesaikan dulu. So, walaupun solat jemaah ni kita nak kejar, tapi kerana kita tak nak nanti solat kosong, kita duk ingat je angin, kita takut keluar, kita ingat saja, maka hilang tumpuan kita. Kemudian kalau pakai serban, memang satu ibadat. Nabi kata dalam mafhum hadis, walaupun hadis dhaif, ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammam. Pakailah serban, syaitan tak pakai serban. Jadi 70 kelebihan orang yang solat dengan serban berbanding dengan orang solat tanpa serban. Elok kita pakai serban. Dulu kefahaman masyarakat kita, kalau nak pakai serban kena pergi haji dulu. Tak pergi haji tak boleh pakai serban. Tapi alhamdulillah hari ini keadaan sudah berubah. Serban ni bukan semestinya pergi haji, tak pergi haji pun boleh pakai serban. Terima kasih Ustaz. Dan kita ke Kelantan, Syafiq. Assalamualaikum. Saya selepas menunaikan solat fardu asar di tempat kerja, saya masih lagi mengekalkan wuduk sehingga ke fardu maghrib. Tapi selepas waktu bekerja, saya bergegas ke masjid untuk menunaikan solat fardu maghrib lah. Tapi sampai di sana saya masih lagi mengambil wuduk sekali lagi. Dan soalan yang kedua, macam mana Ustaz kalau kita solat berjemaah, jemaah tepi kita tu membaca Al-Fatihah dengan kuat, dia seolah-olah mengganggu bacaan kita. Dan bila kali kedua saya terserempak dengan dia, saya cuba elakkan diri duduk di tepi dia lah. So macam mana tu, boleh ke macam tu Ustaz? Tapi masalah yang pertama tadi, kita kata tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Kita wuduk masih ada,
Ada orang alhamdulillah kesihatan dia sihat bagus, dia tak ada masalah banyak. Jadi wuduk zuhur boleh pergi asar, wuduk asar boleh pergi sampai maghrib, wuduk maghrib boleh pergi sampai isyak. Kalau orang sebelum kita lagi hebat, wuduk isyak boleh sampai subuh. Dululah dia orang boleh ibadat sampai subuh. Imam Abu Hanifah 20 tahun dia punya solat subuh dengan wuduk isyak. Jadi maknanya begitu ketahanan mereka. Jadi bagi kita di sini sunat kita tajdid dengan wuduk. Maknanya kita ambil wuduk walaupun wuduk kita tak batal, sunat dengan syarat wuduk tu dah dipakai. Kita ambil wuduk dah pakai, maknanya pakai untuk solat ke, pakai untuk apa saja. Jangan pakai hanya sunat wuduk. Kita ambil wuduk buat solat sunat wuduk. Tak sunat lagi kita ambil wuduk, kerana nanti tak ada kerja lain. Solat sunat wuduk, solat tak ada. Tapi kalau kita dah ambil wuduk, kita solat sunat duha. Elok habis azan zuhur, ambil wuduk sekali lagi untuk zuhur. Lepas tu dah tunggu rehat apa semua, asar, ambil wuduk lagi untuk asar. Itu adalah sunat. Yang kedua mengenai dengan bacaan kuat. Ini masalah dia. Orang tak faham. Kerana dia ingat dia nak kekusyukan, dia nakkan bacaan dia betul, tapi dia sudah membuat keadaan yang mengganggu ketenteraman orang lain. Perbuatan itu adalah haram. Jangan kita menyakiti orang sehingga kan bau badan pun kita tak boleh. Orang yang tak jaga badan dengan bau-bauan ni, makan benda-benda yang dia tak bersihkan mulut dia, bila dia baca lebih-lebih menguap pula orang sebelah naik pensan. Jadi kita kata itu tak boleh, menyakitkan orang. Jadi jangan baca kuat, baca perlahan. Jadi saya nasihatkan kepada mereka yang ada penyakit ini, ubat dia senang je, dia pergi Mekah. Orang yang was-was, yang takbir susah dapat, yang usolli banyak kali, yang baca kuat-kuat ni, dia pergi Mekah. Itu ubat dia. Pergi cari mana-mana Pak Arab yang besar-besar sikit badan, duduk sebelah dia. Buatlah macam tu. Nanti tengok dia bagi sekali tersungkur, bangun tu hilang dah semua penyakit. Dah sihat elok balik dah. Itulah ubat dia. Kerana tidak tak boleh kita nasihat pun tak dengar. Biar dia kena pelempang sekali, baru dia tahu. Itu dia masalah dia. Ya, itu dia. Kita nak raikan lebih ramai lagi pemanggil dan juga persoalan melalui Facebook. Tapi kita dah sampai ke penghujung, Ustaz. Sedikit penutup untuk sesi kita, insyaAllah. Saya mengajak kepada ibu, kepada bapa, kepada penjaga musim cuti sekolah ni, kita pastikan pantau anak-anak kita, terutama dalam masalah wuduk. Nak tidur malam, suruh ambil wuduk. Kemudian kita juga memberi contoh yang baik. Jadi utamakan solat. Bapa bawa anak-anak pergi ke masjid, ibu jaga anak supaya solat di awal waktu. InsyaAllah dengan cara begini akan manfaatlah anak-anak kita dengan tempoh cuti yang sedang mereka lalui, insyaAllah.